Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa khabar semua muslimin muslimat sekalian? Lin Lai, Ainur Fatih, Sninur, Ainur Fatih, FK. Saya sihat, Alhamdulillah. Maslina, FK, Masya Allah. Ni muslimat sekalian di FB, di Instagram. Nurmala Mahmud, Waalaikumsalam. Kak Ji, Alhamdulillah Kak Ji. Faridah Safian, Zainurati Nur Aim, Ara FFGK, NR Hafizah, hai. Assalamualaikum. Fafar Tua, Kak Ji, Fauzani, Latifah Yusof, Ummu Naufal, Nur Antika Mokhtar, Lin Ros, Zien, Tasha Ramlan, Siti Zubaidah, Nur Saleha, Nur As'af, Nur Bahia Abdul Hadi, Masya Allah, Alhamdulillah. Ainul Amira. Apa khabar semua? Apa khabar muslimat sekalian, muslimin-muslimat? Tajuk apa Ustazah hari ni? Tajuk sangat special, musibah yang tak dijangka. Musibah luar jangka. Okey, musibah luar jangka, bersediakah kita? Tu tajuk kita hari ni. Musibah luar jangka. Ataupun ujian, musibah yang tidak dijangka, bersediakah kita? Masya Allah. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah. Semua apa khabar? Anda di mana? Boleh tuliskan. Anda daripada mana ni? Ramlah Begum, Aisyah, Nur Azima, Echa Aziz, NR Hafizah, Khairil Huda, Rizhar, Nurin, Sor, Fina, Akila, Cikna, Sarimah Terunah. Baik, memang tunggu Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Forifin. Alhamdulillah, terima kasih. Zini, Fikah, Noli Kitchen, Latifah Yusof, daripada Terengganu semuanya, Putrajaya, daripada Shah Alam. Masya Allah. Pagi tadi baru ada live, subhanallah. Daripada Melaka. Anda daripada mana ya? Kota Damansara, KL, Seremban, Singapura, kata Niseri. Sihat, Alhamdulillah. Rakiah Ibrahim dan sharing. Terima kasih Bazura Badlisha. Saya dari Ipoh, Nurhani Jones. Masya Allah. Nur Hafizah, Syaidah Soberi, Amalina Abdullah. Alhamdulillah, nampaknya kita dah cukup. Sikit lagi nak cukup 1,000 di page. Dah cukup dah. 1,000 di page dan juga di Instagram. Alhamdulillah. Sungai Petani KL Ustazah. So Malaysia lah ni. InsyaAllah daripada seluruh dunia ya. Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini. Marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya sekali lagi pada tengah hari yang barakah. Mungkin kita tidak tahu ada tak tengah hari untuk esok. Masihkah ada hari untuk besok, kita tidak tahu lagi. Tetapi sementara tengah hari ini, Allah beri kita peluang untuk bersama di sini, iaitu di Taman Syurga yang sementara majlis ilmu walaupun online. Mudah-mudahan termasuk dalam salah satu Taman Syurga Allah, maka kita manfaatkan. Kita cuba singgah. Ini tak lama, pukul 3 hingga pukul 4 saja. Sekarang dah pukul 3.12. InsyaAllah sehingga pukul 4 lebih sikit je lah. Kita perlu berhenti juga sebaik saja asar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan semua sihat walafiat. Masya Allah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dunia ini Allah temukan kita, mudah-mudahan di syurga Allah, Allah akan satukan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang program ini adalah anjuran, mungkin terbalik tu kan, terbalik. Program ini adalah anjuran KPJ Specialist Hospital Pahang. KPJ ni kita tahu hampir seluruh Malaysia ada, dan penganjur program kita pada petang ini iaitu KPJ Pahang Specialist Hospital, dan juga Mutiara KPJ Kuala Lumpur. Masya Allah. Mutiara KPJ Kuala Lumpur dan KPJ Pahang. CEO-nya adalah Tuan Haji Yasir Arafat bin Ishaq. CEO bagi KPJ ni iaitu Tuan Haji Yasir Arafat bin Ishaq. Dan tajuk kita pada petang yang barakah ini iaitu musibah luar jangka, bersediakah kita. Ini tajuk yang sangat penting, sangat sinonim dan kita hadapinya setiap masa, iaitu berkenaan dengan musibah luar jangka. Okey, tajuk kita boleh tuliskan tajuk ya, muslimin muslimat, boleh share, boleh kita beri manfaat lebih ramai orang, dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan lebih jelas tentang bab apa itu musibah, kebaikan untuk orang mukmin, musibah itu baik bagi orang mukmin. Seterusnya kita akan berkongsi satu kisah seorang Nabi yang sangat hebat, bagaimana Nabi tersebut menghadapi ujian Allah. Allahu Akbar. Okey, tajuk kita lagi sekali, boleh tuliskan tajuk, muslimat sekalian, boleh tuliskan tajuk. Musibah luar jangka, bersedekah kita. Terima kasih Ramla Begum tulis. Waalaikumsalam semua yang baru hadir. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk kita ialah musibah luar jangka, bersediakah kita. Alhamdulillah. Okey, jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan kefahaman bahawasanya sebenarnya dah okey je. Tak apa, nak ke belakang lagi bomba ni. Bila ni nampak ada, nampak tu. Okey. Okey. Sebab tadi saya ke depan. Okey, tajuk kita ialah musibah luar jangka, bersediakah kita. Pertama, kita harus beriman bahawasanya kehidupan kita ini adalah diselaputi dengan ujian Allah. Maksud beriman, yakin dan percaya, dan kita perlu menerima ketetapan iaitu sunnatullah. Ujian, musibah, nikmat adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Tidak ada satu pun makhluk yang terlepas daripada sunnatullah ini. Walaupun binatang, kalau kita tengok binatang pun dia ada ujian dia masing-masing. Ada binatang yang hidup terseksa dan mati terseksa. Ada binatang juga diuji oleh Allah untuk sukar mereka mencari rezeki Allah. Mereka kelaparan, mereka kehausan. Akhirnya banyak juga binatang yang mati dalam keadaan kerana kebuluran. Jadi semua makhluk Allah diuji oleh Allah. Termasuklah makhluk-makhluk Allah yang namanya bukit, bukau, semuanya. Tetapi hanya satu makhluk Allah yang bernama manusia. Yang bernama manusia dan juga jin. Yang mana Allah berikan kepada mereka ini akal untuk berfikir. Jadi manusia saja hasil daripada ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan di akhirat kelak. Segala ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, muslimin, muslimat sekalian, bukan untuk Allah bebankan kita. Sebenarnya Allah nak ringankan. Allah ingin meringankan urusan akhirat kita. Subhanallah. Okey. Jadi kehidupan di dunia ini penuh warna-warni. Kita tahu tidak ada manusia yang hidupnya gelap semua, hitam semua. Ada kalanya hidupnya diselangi dengan warna-warna yang lain. Cuba kita tengok seperti pelangi. Kalau pelangi tu satu warna saja, hijau semua, hilanglah keindahan pelangi tersebut. Begitu juga bila kita tengok alam ni kan, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, bila kita buka mata dan kita tengok alam, dan kita dapati alam ini berwarna-warni. Ada warna hijau, hijau pun pelbagai warna daun. Tengok pula warna bunga, ada semua warna, hampir semua warna ada pada warna bunga. Kita tengok pula bagaimana indahnya langit dan sebagainya. Jadi bila adanya kepelbagaian warna ini, maka dunia ini begitu indah. Begitu juga hidup kita. Kita perlu terima hakikat keindahan hidup kita bukan kerana ada banyaknya perkara yang membahagiakan, tetapi kerana kita telah berjaya melalui ujian demi ujian.
Itu yang menyebabkan hidup kita lebih bermakna pada hari ini. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tadi saya baru saja pulang daripada ziarah asnaf. Kepada siapa yang tak sempat ikuti live, sebelum live ni pukul 3, kita ada satu live dalam pukul 1.30 hingga pukul 2 tadi. Lebih kurang setengah jam saja. Nanti tuan-tuan, puan-puan boleh tengok live sebelum live kita sekarang. Saya pergi, kami dengan tim, lebih kurang 5-6 orang, tim Sahabat Amal Care di bawah unit dakwah dan juga kebajikan kita, pergi ziarah seorang mu'alaf, namanya Aunty Fatimah, dan suaminya bernama Uncle apa dah namanya tadi? Ya Allah, tak ingat lah pula. Aunty Fatimah dengan suaminya lah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, mereka memeluk Islam dalam 6 tahun. Dan bila saya sampai ke rumah mereka berdua tadi, aunty isteri umur 64, uncle umur 62. Uncle nama, nanti boleh tak tolong tanyakan nama uncle tu apa ya? Dia orang ingat tu. Saya tengok ataupun boleh tengok tadi tu. Uncle dengan aunty ni memeluk Islam dalam 6 tahun. Mereka, aunty umur 64, uncle pula umur 62. Dan kedua-duanya tinggal bersendiri di satu rumah flat. Setelah mereka masuk Islam, anak mereka ada 5 orang tak boleh terima mereka. Saya lupa lah 5 ke 4 orang anak. Semua tak boleh terima bahawa si ibu ayah mereka yang dah tua ni masuk Islam. Akhirnya mereka tidak diterima oleh anak. Anak-anak sudah tak balik lagi rumah. Anak-anak tak nak tinggal dengan ibu ayah. Memang kalau kita tengok, ya Allah, adalah dia baru masuk Islam. Kemudian dia hilang anak-anak yang dibesarkan. Ya, tadi yang dia tengok. Uncle Mubin. Terima kasih ya, tolong jawab. Uncle Mubin. Masya Allah. Hebat kan nama? Uncle Mubin. Terima kasih Nur Atirah yang tengok. Uncle Mubin. Terima kasih. Rupanya ramai juga yang tengok tadi. 4 orang anak. Okey, terima kasih. Sebab ada sahabat kita tengok tadi, dia tengok juga sekarang. Uncle Mubin dan Aunty Fatimah, mereka ada 4 orang anak. Setelah masuk Islam, anak-anak tak boleh terima. Akhirnya mereka macam seolah dibuang. Mereka sebut tadi, anak-anak buang, anak-anak tak mau, anak-anak tak nak. Dan Allah menguji lagi keimanan mereka. Sejauh mana mereka tetap teguh dengan Islam ni. Dahlah anak tinggalkan, duduk berdua dalam keadaan keuzuran. Uncle Mubin ni dia sakit, baru lepas aksiden, kakinya disimen. Kemudian Aunty Fatimah pula memang pemegang kad OKU daripada kecil, pernah demam, yang mana demam tersebut menyebabkan Aunty Fatimah mengalami kecacatan kekal pada kedua tangan, pada tangannya dan pada kakinya. Kita boleh nampak tangan dia macam membengkak, kaki pun sama. Muslimin muslimat, kalau nak tahu, mereka berdua ni selalu berjalan kaki. Walaupun dah tua, tapi kerana tak ada kenderaan, tak ada motor, tak ada kereta, memang orang miskin, orang susah. Daripada rumah flat nak menuju ke pusat dakwah hampir dalam 1 kilometer. Mereka berjalan setiap ketika ada waktu-waktunya untuk pergi belajar Islam. Walaupun kalau ada peluang tengok bagaimana Uncle Fatimah dengan Uncle Mubin dengan Aunty Fatimah ni, mereka dua-dua susah nak bercakap, susah nak menuturkan kata-kata. Tapi pada mulut tu selalu sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Aunty Fatimah diuji oleh Allah pula dengan apa? Dengan sakit kanser payudara. Dia dah tunjuk tadi, dia tunjuk pada saya bagaimana telah dibuang dan sebagainya. Dan mereka pula subhanallah sentiasa dalam keadaan yang tenang, positif, dalam keadaan dalam keadaan tenang, positif, membesarkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, masa saya tengok bila sampai rumah flat, kita tahu ada setengah rumah flat yang kos rendah, kosan-kosan ni dia ada banyak kucing. Jadi mula-mula kita nak naik dah bau dah air kecil kucing, bau tahi kucing kan. Lepas tu bila kita naik kat rumah dia, kita tak ada tempat untuk duduk. Kecuali atas sofa. Tak ada tempat nak duduk kecuali atas sofa tempat mereka tidur. Bukan sofa, macam kerusi lah. Lepas tu ada satu ruang untuk seorang lagi tidur atas lantai. Tilam yang sangat nipis atas lantai. Yang lain semua dipenuhi dengan barang-barang hasil mereka kutip. Mereka kutip di
pembuangan sampah, mereka kutip barang-barang tepi jalan. Kita boleh tengok, tapi tadi kami tak pusing tengok. Kalau pusing tengok, kita takut buka aib dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok penuh dengan besi-besi buruk, dengan barang-barang orang buang. Kita boleh tahu ini dia kutip daripada tempat pembuangan sampah. Mereka kata sejak masuk Islam diuji dengan begitu begini, yang mampu mereka sara hidup adalah pendapatan daripada kutip barang-barang yang terbuang. Subhanallah. Tapi bila kita tanya Aunty Fatimah bagaimana menerima ujian Allah, menerima ujian Allah, kanser, dia kata okey, baik, tak ada masalah. Sama juga dengan Uncle Mubin, walaupun kena langgar, kaki dah bersimen, tak boleh nak cari rezeki, tapi masih lagi Alhamdulillah, dan disebut Allah sangat baik, Allah baik, Allah tolong saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, kita ni kadang-kadang memang diuji oleh Allah, tapi dalam keadaan selesa, dalam keadaan ada rumah yang baik, ada makanan yang banyak, dalam keadaan kita ada kenderaan, dalam keadaan kita sehat tubuh badan. Tapi dalam penuh nikmat begitu pun kita sering kalah dengan ujian Allah. Bila datang ujian Allah, kita ikut hawa nafsu marah, kita ikut hawa nafsu merajuk, kita ikut hawa nafsu mengungkit-ungkit kebaikan dan sebagainya. Kita susah ketika itu untuk kenang segala nikmat yang sedang Allah beri. Bukan yang telah. Yang telah tu dah banyak. Yang sedang kita nikmati sekarang. Tapi bila kita jumpa orang yang begini, yang rumah tak ada apa-apa, dengan penuh barang-barang yang hasil kutip pada sampah, tapi masih boleh mengucapkan Alhamdulillah, Allah baik, Allah tolong kami, Allah tolong saya. Walaupun dalam keadaan sakit kanser, walaupun Pakcik Mubin tu tak boleh nak berjalan, kaki bersimen, walaupun kehilangan anak-anak sejak masuk Islam, tetapi hatinya sudah pun mula mengenal Allah, hatinya telah pun mula memahami hakikat hidup ini adalah untuk diuji. Sebab itu kita sebut tadi, makcik, Allah nak bagi syurga kat makcik, dekat pakcik, sebab tu ujian Allah begini. Dia jawab tenang je. Ya, kami tahu, kami faham. Padahal kita ni dah tahu ujian tanda Allah sayang. Ujian Allah nak bersihkan kita. Ujian Allah nak naikkan darjat. Ujian Allah nak ampunkan kita. Ujian Allah nak berikan kita syurga. Tetapi kenapa kan setiap kali kita ditimpa ujian, terutamanya luar jangka, kita mudah melatah, lalu keluarlah perkataan-perkataan yang macam kita tak faham ujian itu tujuannya apa. Kadang keluarlah perkataan ataupun kita tulis benda-benda yang mengarut, kita hilang sabar, kita nak lepaskan marah. Kadang anak-anak jadi mangsa marah kita. Kadang-kadang yang jadi mangsa siapa? Orang-orang yang terdekat. Orang yang tidak bersalah pun. Disebab apa? Kita memahami, kita faham, tapi kita tidak kuat iman kita. Ketika diuji, iman kita rapuh. Rapuh sangat iman. Kena ujian je, pecah. Kena ujian saja, Masya Allah, terus kita dalam keadaan hilang jati diri kita. Subhanallah, muslimi muslimat sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Boleh tuliskan nota ya. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, patutkah manusia menyangka, ahasiban nasu, patutkah manusia ini mengira, menyangka, ataupun mereka boleh fikir, patutkah manusia itu dia fikir bahawasanya dia akan dibiarkan hanya dengan berkata amanna, kami ini beriman, kami ini orang baik, kami ini orang soleh, kami ini nak masuk syurga. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu. Samalah kita ibu-ibu, cinta kita kepada suami akan diuji. Adakah dengan ujian yang datang kita masih boleh cintakan suami? Begitu juga suami akan diuji juga cintanya pada isteri sekiranya berlakulah sesuatu yang tidak diingini dalam hubungan suami isteri. Sama ada suami buat salah ataupun isteri buat salah, sama ada suami buat dosa ataupun isteri buat dosa, ataupun sama ada pasangan kita khianat dan sebagainya. Adakah kita masih mampu untuk memberikan kasih sayang? Adakah kita masih mampu memberikan kemaafan sebagai tanda kita mencintai kerana Allah? Sama juga cinta kita kepada anak-anak akan teruji. Apabila mungkin anak itu menyakitkan hati kita, adakah mampu kita tetap teguh mendoakan kebaikan? Adakah masih mampu kita ni memaafkan anak? Semuanya akan diuji. Dan apabila kita menyebutkan bahawasanya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita kata kita beriman, kita yakin, kita percaya pada janji Allah. Bila kita kata ya, saya percaya adanya syurga,
adanya neraka, maka Allah akan uji sejauh mana keimanan kita, sejauh mana benarnya kata-kata kita itu. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai ujian lapar, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, serta hasil daripada tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah kata, sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan apa? Perasaan takut, bimbang, susah hati, rasa gelisah. Itu janji Allah. Allah akan uji kita dengan perasaan-perasaan begini. Dan ramai orang kalah dengan perasaan takut-takut ni. Bimbang, risau, sehinggalah dia menjadi manusia yang terlalu besar permohonan ataupun pergantungan dia kepada manusia. Jadi Allah uji apa lagi? Allah kata Allah akan uji dengan kelaparan. Dan Allah akan uji dengan kekurangan harta. Allah akan uji dengan jiwa serta hasil tanaman. Dan di hujung ayat ini Allah sebut, wa basyiris sabirin, dah khabarkanlah kepada orang-orang yang sabar berita gembira. Muslimin muslimat sekalian, tadi itu kan masa kami pergi ziarah Makcik Fatimah dan juga Pakcik Mubin, kami tanya makan macam mana, kan siapa bantu. Rupanya mereka berdua ni diberi makan dan minum. Ada jiran yang baik daripada umat Islam, ada jiran yang baik yang sentiasa menghantar makan dan minum untuk mereka berdua. Kemudian kami pun bagi tahulah pada Aunty Fatimah, kami nak pergi jumpa siapakah hamba Allah yang istimewa itu, yang sentiasa memberi makan dan minum kepada uncle dan aunty berdua. Lalu kami pun cuba telefon tapi tak dapat. Aunty Makcik Fatimah kata dia kalau solat sekarang waktu Zuhur, dia kata dia akan silent telefon. Jadi mari kita pergi rumah dia. Jadi kami pun follow lah Aunty Fatimah tu. Kita follow Aunty Fatimah tu. Kita kata tak payahlah, aunty kan tak sihat dengan kaki yang bengkak apa. Dia kata tak apa, sudah biasa. Sebab rupanya mereka ni suami isteri walaupun uzur, ada masalah kesihatan, tapi mereka tetap juga tak ada. Bagi mereka yang dah biasa dengan ujian ni, ujian tu bagi mereka adalah asam garam biasa. Rupanya ingat rumah sebelah, ingat flat sebelah, tapi jauh pula perjalanan di bawah terik matahari. Maksudnya selang berapa blok? Saya rasa ada dah 5-6 blok kot. Perjalanan tu agak jauh daripada blok flat dia sehingga nak pergi blok rumah orang yang selalu bagi dia makan dan minum. Lepas tu kami pun tunggu dekat luar sekejap, bagi salam. Dalam pukul 2 lebih, 2 suku macam tu, dapatlah jumpa. Rupanya pasangan suami isteri yang dah berusia. Umur keduanya 50 lebih. Pasangan suami isteri yang telah pun tua, dah umur 50 lebih. Dan yang lelaki, yang suami, dua-duanya adalah Melayu Islam kita. Dan keduanya pun makcik masih sihat. Makcik tu lah yang selalu masak. Makcik tersebut yang masak, suami dalam keadaan uzur dah, kaki sekian-sekian. Kemudian bila kita berkenalan dengan dua orang ni, kita tanya, pakcik, anak berapa orang? 8 orang anak. Rumah flat kecil, besarkan anak 8 orang. Pakcik kerja apa besarkan anak 8 orang? Pakcik kerja askar. Tapi ketika arwah isteri pakcik meninggal, dia kata, pakcik jadi bapa tunggal, pakcik besarkan anak-anak sendiri, pakcik terpaksa berhenti jadi askar. Arwah isteri meninggal, tinggalkan anak-anak yang begitu ramai, kemudian pakcik besarkan anak. Saya maksudnya hari ni jumpa dua orang yang luar biasa. Memulai jumpa mu'alaf, fakir miskin yang sangat hebat keimanannya. Kemudian bila kita tanya siapa yang selalu hantar, kita nampak ada nasi, ada lauk dekat rumah dia. Dia kata ada hamba Allah, ada jiran tu yang sangat baik. Lalu kami pergi jejak siapakah orang yang sangat baik ini. Rupanya pasangan suami isteri yang sudah tua. Dan bila kita borak, dan dia juga adalah seorang lelaki yang baik, lelaki yang soleh, pakcik yang soleh, yang besarkan anak sendiri ketika isteri meninggal dunia.
Alhamdulillah, bukan jarang. Mungkin kita yang tak jumpa, tapi ramai lelaki yang kuat sebenarnya jadi bapa tunggal, membesarkan anak-anak. Setelah sekian lama, pakcik bernikah kali kedua dan dapat anak yang lain dengan makcik dan mereka bersama-sama. Dan pemurahnya mereka, sebab apa saya kata pemurah? Sebab mereka pun bukan orang senang. Mereka pun orang susah. Mereka pun struggle dalam menghadapi kehidupan. Lalu kita bagi tahu, tak apa, melalui Sahabat Amal Care, start daripada hari ini kita akan beri berterusan keuangan untuk pakcik dengan makcik menanggung Makcik Fatimah dengan Pakcik Mubin, supaya tak jadi beban kepada mereka. Betapa pemurahnya mereka, setiap hari sediakan makanan untuk orang susah dalam keadaan mereka sendiri pun susah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bila kita jumpa orang begini, barulah kita jadi muhasabah dan kita insafi diri kita sendiri, betapa kita ini kufur dengan nikmat Allah. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, sekarang kita nak pergi kepada kupasan tujuan musibah. Nanti kita tulis satu-satu, kita akan buat tujuan musibah ataupun hikmah di sebalik musibah. Apapun ujian, kecil ataupun besar, musibah ke, ujian ke, cabaran ke, dugaan ke, apakah sebenarnya di antara hikmah yang Allah nak berikan kepada kita? Yang pertama, ujian, musibah, semuanya dalam kelompok tersebut adalah untuk menguji tahap keimanan, mengukur keimanan kita. Itu yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila datang ujian, kalau orang yang iman dia kuat, tinggi, dia tak akan melata, dia tak akan mudah marah, dia tak akan dia akan cepat terus menyerahkan kepada Allah. InsyaAllah dengan iman yang kuat ini, menguatkan kita istiqamah untuk menuju redha Allah. Sebab itu kita tak boleh berkekalan dan selesa lama-lama dalam situasi musibah, lalu kita ni marah-marah, lepas tu baru istighfar. Sampai bila kita nak begini? Kita kena berubah. Bila datang je musibah, perkara pertama sebelum kita marah ke, kita sebut ke, kita melenting ke, kita merungut ke, perkataan pertama, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Masa kita kena langgar dengan orang, sebelum kita turun kereta nak marah orang yang langgar kita, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ujian apa Allah nak bagi ni? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini mungkin kerana salah aku ni. Ada ni kesilapan Allah nak tegur ni. Dia terus nampak bila ujian dan musibah, dia terus saja istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah contohnya. Kemudian boleh disebutkan juga dengan kalimatun thayyibatun, kalimah yang baik yang diajarkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi musibah ini adalah untuk menguji tahap keimanan kita. Adakah kita yakin dan percaya bahawa ujian dan musibah itu datangnya daripada Allah, dan apabila kita boleh respon dengan baik ujian dan musibah tersebut, lalu kita akan dapat apa? Redha Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita share. Tapi sebelum itu kita baca satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiga. Boleh tulis ya? Surah Al-Ankabut ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Masya Allah. Allah berfirman, Allah sebut, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui tentang orang yang berdosa. Jadi rupanya tuan-tuan puan-puan, setiap kali kita diuji, Allah sedang menilai kita. Allah sedang memerhatikan kita. Adakah kita ini orang yang benar-benar beriman ataupun berdusta? Orang yang benar-benar beriman bila diuji, dia sabar, dia redha, dia bersangka baik dengan Allah, dia tidak marah-marah, dia tidak merungut, dia tidak melenting, dia tidak mengungkit-ungkit insya-Allah kebaikannya, pengorbanannya dan sebagainya. Dia terus memilih sabar dan redha dan sebagainya. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, Allah sebut apabila diuji umat-umat terdahulu, nak ternyata ada di kalangan mereka yang benar-benar beriman, namun ternyata ada di kalangan mereka yang berdusta. Sebab apa? Waktu tidak ditimpa ujian, bolehlah sebut
Bolehlah sebut, ya aku beriman, insya-Allah kita ni kena redha, kena sabar. Tetapi yang nak tahu betul-betul adakah dia benar-benar beriman ataupun sabar redha apabila diuji. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan apa? Dengan satu musibah yang namanya wabak taun. Okey, sekarang kita nak sebut sikit. Bila hari ini penganjur kita iaitu Specialist Hospital KPJ. Ini KPJ yang menjadi penganjur kita ni adalah KPJ Pahang Specialist Hospital. Tempatnya di mana? Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. KPJ Pahang Specialist Hospital Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Saya dalam tempoh saya sekarang pun sebenarnya kita ada ujian hidup masing-masing kan. Saya juga ada ujian kesihatan yang perlu follow up. Antara hospital yang saya pergi, ada beberapa hospital lah saya pergi. Antaranya adalah KPJ. Kita ni bukan sebab nak promote KPJ ke apa. Cuma saya cerita pengalaman saya bila ke hospital swasta, di antaranya adalah KPJ. Hospital kerajaan pun saya selalu pergi. Saya bersalin pun antaranya hospital kerajaan, HUKM. Jadi alhamdulillah servis yang sangat baik. Doktor, servis semua. Sebab yang paling utama kadang perkhidmatan ni servis dia lah. Servis tu perkhidmatan lah kan. Dan yang saya kadang terkejut apa? Dengan bil. Wallahualam. Bagi saya lah di antara kalau dulu ya mungkin orang kata KPJ agak tinggi, tapi apabila saya ada pengalaman dengan beberapa hospital swasta, wallahualam saya tak tahu, takut pengalaman kita berbeza, sakit saya berbeza. Tapi pengalaman kami terkejut bila terima bil sebab harga bil tu agak rendah. Wallahualam, minta maaf lah kalau saya salah ya. Sebab kita pergi beberapa hospital swasta dan kita dapati antara yang rendah adalah hospital KPJ dan mungkin bukan semua KPJ. Kod KPJ saya pergi saja. Wallahualam. Jadi kita doakan hospital KPJ dan semua hospital swasta, hospital kerajaan, Allah berikan kekuatan untuk menghadapi apa jua musibah, apa jua wabak, sebab mereka adalah front liner ataupun pejuang barisan hadapan dalam bidang mereka. Kita juga pejuang barisan hadapan juga. Okey, muslimin muslimat sekalian. Tajuk hari ini iaitu musibah luar jangka, bagaimana tindak balas kita, bersediakah kita. Jadi kita nak sentuh sikit bab COVID-19. Perasan tak muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat, COVID-19 mula menaik semula. Naik semula. Kesan daripada Sabah, kesan daripada maksudnya beberapa tempat juga, dan kita bimbang sangat. Kesan daripada election Sabah ini bila balik dan kita tahu kerajaan kita ada sistem kawalannya. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi sekarang dalam musibah, dalam tempoh musibah tak selesai lagi, bagaimana kita punya respon kita ataupun persiapan kita. Jadi bila sebut tentang bab COVID-19, tuan-tuan puan sekalian, bab wabak ni dah berlaku daripada sebelum zaman Rasulullah dah biasa. Zaman Rasulullah pun ada. Begitu juga zaman sahabat. Wabak ini memang disebut di dalam Al-Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Jadi di sini saya nak berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, Sayyidatina Aisyah ditanya. Bukan ditanya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana azaban yab'athu Allahu 'ala man yasha, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Cuba perhatikan apakah jawapan Rasulullah kepada soalan Aisyah tentang wabak taun. Ya Rasulullah, bagaimana tentang wabak taun yang kena kepada tak kira siapa? Betul atau tidak? Bagi kita muslimin muslimat, COVID-19 kan, COVID-19 ni, virus ni, wabak ni, musibah ni, dia jatuh kepada semua manusia. Tak kira orang Muslim atau orang mukmin. Tak kira orang mukmin ke, orang Muslim ke, orang musyrik, orang kafir ke, orang Islam ke. Tak kira orang ni solat ke tak solat. Orang ni puasa tak puasa. Orang ni banyak sedekah ke sedikit sedekah. Semua orang diturunkan Allah wabah ni. Tapi Nabi jawab, ia adalah azab. Bila Nabi ditanya oleh Aisyah tentang wabak taun ni, Nabi jawab, ia adalah azab yang diutuskan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah
kepada sesiapa yang dikehendaki dan Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah melalui ujiannya, Allah sebenarnya tidak memberikan dua perkara yang berbeza. Walaupun ujian sama, tetapi kesannya berbeza. Kesannya berbeza. Masya Allah. Maksudnya di sini, wabak COVID-19 kena kepada orang mukmin, orang beriman, ia jadi rahmat. Bila kena kepada orang fasik, ia jadi satu musibah ataupun ia satu azab. Jadi jelas ya, muslimin-muslimat sekalian, COVID-19 dia jatuh kepada siapa pun, itu bukan ukuran. Dia boleh jatuh, kita tak boleh sebut ni ujian untuk dia ni, orang-orang yang Allah ni tanda Allah murka ni, ini tanda azab ni. Adalah tu apa-apa yang dia buat tu. Kita tidak berhak untuk sebut begitu. Ujian yang berbentuk, ini kita bincang apa ni? Ujian dalam bentuk wabak. Nabi sebut, bila Aisyah tanya tentang wabak yang berlaku ketika itu, lalu Nabi SAW menjawab, kana azaban ya ba'asullahu ala man yasha. Ia adalah satu azab kepada siapa yang Allah mahu. Namun faja'alahu Allahu, dan Allah menjadikan ianya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sebab itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang soleh, ujian ataupun musibah adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang munafik, bagi orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, bagi orang yang fasik, mereka yang selalu berkekalan dengan dosa besar, sepanjang masa berdosa besar, maka ia adalah merupakan satu azab. Tapi kalau ia ditimpakan walaupun ujian sama kepada orang yang beriman, kepada orang yang soleh, maka ia menjadi satu bentuk rahmat. Allah nak berikan dia sesuatu yang lebih besar. Allah nak gantikan dengan satu yang lebih besar. Masya Allah. Walaupun mungkin ujian COVID-19 untuk dia itu berakhir dengan kematian, mudah-mudahan dicatat baginya kematian yang syahid. Mati syahid. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi dalam teks hadis yang sama, Rasulullah menerangkan disiplin seorang Muslim dalam menghadapi suasana wabak. Okey, sekarang kita pergi kepada hadis Nabi yang lain. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita menghadapi suasana wabak, penyakit, musibah yang tidak dijangka, bagaimana respon kita? Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fi wa yamkusu fihi la yakhruju minal balad sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang bermaksud, muslimin muslimat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada seorang pun yang ditimpa wabak taun ini. Tidak ada seorang pun yang ditimpa wabak taun ataupun apa-apa wabak penyakit, sedangkan dia duduk di dalam negeri tempatnya dengan penuh sabar dan bermuhasabah, dan dia faham bahawa tiada sesuatu yang menimpanya melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara disiplin orang mukmin apabila berhadapan dengan wabak ataupun musibah yang tidak dijangka, iaitu beriman bahawasanya ia adalah ketentuan daripada Allah. Allahu Akbar. Memang kita boleh cari punca, kita boleh buat, mungkin kita kata ini adalah satu konspirasi, ini adalah satu perancangan jahat golongan-golongan tertentu. Ya, kita boleh ada macam-macam teori. Masa awal-awal wabak COVID-19 dulu, COVID-19 dulu, ada macam-macam teori keluar. Bukan saya kata kita terus perlu menolak. Kita mungkin boleh menerima dari satu sudut. Kan, dari sudut sainsnya apa ke wallahualam. Namun sebagai orang yang beriman, apa pun yang berlaku, walaupun yang berlaku itu asbab kesilapan perancangan jahat manusia sekalipun, ia adalah satu bentuk qada dan qadar Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, disiplin bagi orang mukmin. Kalaulah ada ahli keluarga contohnya, ni nak sebut ni. Contoh saya baca kisah-kisah orang yang kena COVID-19. Peringkat awal bila dia kena, jiran-jiran tak nak berkawan, jiran tak bagi anak-anak berkawan. Maksudnya ada sesetengah mereka yang dah pernah kena COVID-19 seolahnya diputuskan hubungan dengan jiran-jiran, dipulaukan, dikuarantin, dipulaukan.
Bahkan ada yang dipulangkan oleh kawan-kawan soalannya sebab mereka rasa kalau dah sekali kena dengan wabak ni, mereka boleh ulang balik dan bimbang kalau ada jumpa ke apa sekian-sekian ke, takut boleh berjangkit. Jadi kadang-kadang kita tu kan, ketakutan kita pada virus, pada COVID-19 sampai kita lupa hakikat sebenarnya bila Allah timpakan ujian ataupun musibah, Allah nak kita semakin meningkat kebergantungan kepada Allah. Tapi kita tengok umat Islam pada peringkat awal dulu. Ini hakikat yang berlaku. Perasan tak hakikat awal ni dulu masa COVID-19 bulan 3, bulan 4 tengah heboh tu, kita semua sentiasa istiqamah beramal dengan satu doa. Doa apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya, yang kita baca tadi tu, maka tidak akan boleh berlaku apa-apa mudarat ke atasnya, melainkan dengan izin Allah lah. Apa doa tu? Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan berlaku apa-apa mudarat dengan namanya, ma'asmihi syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', sama ada di langit ataupun di bumi, wa huwa samiul alim, maka Allah yang maha mengetahui dan yang maha mendengar. Ingat tak dulu peringkat awal kita semua baca, tapi sekarang saya pasti ada di kalangan kita kalau tak diingatkan hari ini, kita dah lupa nak beramal dengan doa ni. Sebab kita rasa keadaan dah semakin tenang, semua dah semakin pulih. Kita lupa kalau Allah nak berikan kembali, bila Allah nak uji kembali COVID-19 jadi teruk kembali di Malaysia contohnya, jadi meningkat, itu boleh berlaku sekelip mata. Masya Allah. Mungkin ketika itu kalau berlaku lagi lah kan penularan secara drastik, masa tu barulah kita mula kembali balik, cari Allah balik, minta perlindungan Allah balik. Barulah kita baca beria Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sebab itu bila kita sebut tajuk kita hari ini, musibah ataupun ujian yang tanpa dijangka, bersediakah kita? Orang yang sentiasa bersedia dengan ujian atau musibah, dia tidak bergantung, amalannya tidak bergantung dengan keadaan. Walaupun dia keadaan sihat, walaupun dia kuat, walaupun dia tak ada apa-apa masalah, dia sentiasa bersedia untuk hadapi apapun ujian yang datang tanpa diduga. Dia istiqamah dengan istighfar, dia istiqamah dengan zikrullah, dia istiqamah dengan baca doa tadi tu dalam mak surat, baca pagi dan petang. Siapa yang baca pada waktu pagi, ia akan dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya antara langit dan bumi, daripada pada waktu pagi hinggalah waktu petang. Kemudian dia baca pula 3 kali pada waktu petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Maka insya-Allah dia pula akan mendapat apa? Dia akan mendapat pertolongan, perlindungan Allah daripada segala mara bahaya, daripada start petang sampailah pagi. Sebab itu doa tu sekurang-kurangnya muslimin muslimat sekalian, kita perlu baca 3 kali pada waktu pagi lepas subuh dan 3 kali pada waktu petang selepas asar. Kalau lupa selepas asar, tolong baca selepas maghrib. Dan tolong ajar istiqamah untuk diri kita sendiri dan tolong istiqamah buat anak-anak. Pastikan anak-anak kita sebelum pergi sekolah, dia ulang 3 kali dulu doa tu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sebab apa? Kita minta daripada mudarat ni. Mudarat ni, bahaya ni, ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita alim, yang kita faham, ada yang kita jahil. Jadi, antara mudarat dan musibah yang kita tahu dengan tak tahu, lebih banyak kita tidak tahu. Sebaik saja anak kita pergi sekolah, macam-macam keburukan boleh berlaku. Sepanjang perjalanan suami kita menuju tempat kerja, sepanjang kita sendiri dive, ada boleh berlaku banyak pelbagai ancaman. Boleh berlaku banyak aksiden, kemalangan dan sebagainya. Sebab itu, orang yang beriman ataupun orang yang soleh adalah orang yang banyak meminta perlindungan daripada Allah. Kalau boleh, bukan kata kalau ni, kena paksa diri setiap pagi. Antara zikir yang wajib diamalkan, iaitu yang kita bacakan tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Wajibkan juga untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang kita sayang ataupun kita tak sayang pun kita boleh lah kan. Okey. Jadi antara disiplin kita adalah beriman. Yang kedua, mengawal diri mereka di rumah. Kita kena cuba ikhtiar mengawal diri kita berada di tempat kita supaya tidak merebak. Kemudian bila kita ditimpa ujian,
kita pilihlah untuk berada di kalangan orang-orang yang sabar. Kalau kita tengok masa ujian musibah COVID-19, ada yang maki amu, ada yang marah-marah, ada yang melatah, ada yang bila berlaku penularan je, dia mula cari, ni salah kau, ni salah ni. Memang kita perlu mencari punca kesilapan. Tetapi kita tak menghina, tidak maki amu, tidak keji orang yang buat salah. Itu di antara perbezaan orang soleh dengan orang beriman, orang yang menjaga lidahnya atau tidak. Kita memang cari kesilapannya di mana, kenapa wabak ni boleh menular dan sebagainya. Kalau tak sengaja, maka ada peluang memberi kemaafan. Kalau sengaja, perlu diberikan hukuman ataupun denda dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian. Seterusnya, hadis Nabi SAW. Ini hadis sebagai satu motivasi kita. Masya Allah, motivasi bagi setiap orang mukmin, setiap orang beriman bila berhadapan dengan musibah, ujian yang dijangka ataupun tidak dijangka. Sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Muslimat sekalian, hari tu saya ada ceramah di satu tempat dalam minggu lepas. Masa saya tengah sign autograf kan, ada seorang muslimat ni datang duduk tepi saya. Staff di situlah, syarikat ni syarikat besar. Duduk tepi saya, lepas tu dia kata, Ustazah, doakan saya. Dia senyum, tenang je wajah dia. Doakan saya Ustazah. Lepas tu saya kata, Puan kenapa? Kadang kita nak tanya kenapa tu sebab kita nampak muka dia tu dalam keadaan dia struggle. Muka dia tenang, wajah dia redup saja. Dan umur dia lebih kurang umur saya. Umur dia lebih kurang saya ataupun dia muda lagi. Sebab bila saya tanya, umur lebih kurang dengan Ustazah saja dia kata. Dia kata, Ustazah, suami saya meninggal Ustazah, suami saya baru saja meninggal dunia. Bila dia cakap macam tu, saya tanya, anak ada berapa orang? Anak tak siap saya ada 3 orang, 4 orang macam tu. Saya pun kata, ya Allah Puan, suami meninggal muda. Suami ada sakit apa-apa ke? Dia kata, tak Ustazah, suami meninggal mengejut. Ini yang kita sebut tajuk kita hari ni. Musibah yang tidak dijangka, bersediakah kita? Saya tinggalkan soalan ini kepada diri kita semua. Bersedia tak kita menghadapi kematian orang yang kita sayang mengejut tiba-tiba? Kawan ni, muslimat ni, umur lebih kurang umur saya, ada anak kecil, suami meninggal tak ada sakit apa-apa, meninggal mengejut. Dan semua orang terkejut. Rasa-rasanya bersedia tak kita? Kalau hari ini, bila-bilalah kan, mengejut kita terima kematian orang yang kita sayang, suami ke, isteri ke, anak ke. Kan anak meninggal mengejut. Anak kita walaupun masih sehat, masih muda, masih kecil. Kalau Allah nak ambil nyawa tanpa sebab pun tak ada masalah bagi Allah. Kematian ibu ayah yang mengejut ke? Kematian orang yang kita buat salah tapi tak sempat minta maaf. Kematian orang yang kita berhutang tapi tak sempat kita nak bayar hutang. Mungkin kita akan rasa terkejut dan sebagainya. Tak apa, okey je dik. Subhanallah. Jadi, kita bersedia tak menghadapi ujian-ujian ataupun musibah begini? Ataupun hari ini kita sihat, esok jatuh sakit. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu orang yang beriman, dia bukan bila ditimpa ujian, barulah dia mencari kekuatan. Tapi dia bina kekuatan sebelum ujian datang. Bagaimana dia bina kekuatan sebelum ujian datang? Iaitu sentiasa istiqamah dengan amalan-amalan soleh. Dia ada zikir dan dia istiqamah. Lepas zuhur zikir apa, lepas asar zikir apa, lepas maghrib zikir apa. Mesti ada zikir tertentu yang dia amalkan. Sebab letaknya ujian itu berat atau ringan tergantung kepada hati kita kan. Hati kita kuat dengan zikrullah, ingat Allah, minta pertolongan Allah, kita dah ready siap-siap ni. Masya Allah. Jadi saya nak share juga dengan tuan-tuan puan-puan sekalian, satu amalan yang Nabi sebut. Saya nak tanya dulu sebelum tu. Siapa di kalangan kita yang nak satu amalan yang insya-Allah daripada pagi sampailah kita malam, satu hari kita jadi bersemangat. Kita jadi ceria. Kita jadi kuat. Siapa nak? Angkat tangan. Subhanallah. Semua angkat tangan dah ke? Angkat tangan semua. Anda duduk di mana? Di rumah ke? Di pejabat? Angkat tangan semua. Walaupun saya tak nampak, tapi malaikat nampak kiri kanan. Amalan yang Nabi kata, kalau kamu buat begitu, satu hari kamu bersemangat, kamu akan positif, kamu akan ceria. Kalau kamu tak buat, kamu akan sedih, kamu akan cerita, kamu akan lemah. Subhanallah. Okey, semua dah angkat tangan ya. Nak, saya nak. Macam tu kan. Terima kasih. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nanti jap, saya tengah belek, tengah cari.
Ini dia muslimat sekalian. Saya pun boleh pula pecah masa mengantuk kan. Bismillah. Tanda tidur tengah ceramah, siapa nak kejutkan? Okey. Hadis Nabi ni tentang apakah amalan, dengan kita beramal dengannya, insya-Allah kita jadi bersemangat, kita jadi kuat, hari tu positif. Okey, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Iza huwa nama salasa uqadin. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Alaika laylun tawilun farqud. Fa in istayqaza fa zakarallah in hallat uqdatun. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, apakah maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan membuat 3 ikatan di tengkuk, di leher bahagian belakang. Syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang daripada kamu semua ketika tidur. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Abu Hurairah, hadis yang sahih. Bila kita sebut hadis yang sahih, hadis yang diyakini, dan kita wajib beriman dan percaya. Tak boleh bayanglah tu macam mana, tapi Nabi kata, apabila kita tidur, syaitan akan buat 3 ikatan, 3 belenggu pada leher kita. 1, 2, 3. Kita tak nampak, tapi syaitan memang buat. Kemudian Nabi pun sebut, pada setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Nabi kata apa? Kan, syaitan akan ikat leher kita dengan 3 ikatan. Dan pada setiap ikatan, ada jampi dia. Syaitan akan bisik, syaitan akan sebut, perkataan apa? Tidurlah, malam masih panjang. Itu yang kita pukul 5 bangun, kita dah terkejut, kita pukul 3 kita terkejut, kita pergi tandas, kita masuk tidur balik. Sebab apa? Belenggu yang ikat leher kita tu, kita membuatkan kita rasa apa? Awal lagi pukul 3 bangun, mulai pukul 4 lah sempat. Lepas tu jam bunyi pukul 4, ya Allah, awal lagi ni aku penat ni, bangun pukul 5 lah. Bangun pukul 5, sikit lagi. 5.30 sempat, nak tahajud 2 rakaat je, sempat ni. Akhirnya kita kejut pukul 6. Dan di kalangan kita memang ramai begitu. Ujian ni sangat berat, tapi Nabi bagi kita solution. Nabi bagi kita jalan keluar, bagaimana nak menghadapi situasinya. Nabi sebut, jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, pertama Nabi sebut, jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putus lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan terakhir. Pada pagi hari dia akan bersemangat, Nabi kata. Nabi sebut, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Nabi sebut, sekiranya dia buat begini, pada pagi hari dia akan bersemangat dan dia bergembira. Jika dia tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, Nabi sebut apa? Saya baca sebentar lalu. Nabi ni saya baca daripada buku ni, Ya Allah kepadamu aku kembali. Ini buku yang keempat lah. Buku yang keempat, Ya Allah kepadamu akan kembali. Buku saya juga bersama Ustaz Dwi Senyok. Siapa yang nak, hari ni ada tawaran istimewa, tapi ini hari yang terakhir dah, muslimin, muslimat sekalian. Siapa yang follow saya hari ini, saya selit sikit lah ya. Buku Sahabat Dunia Akhirat ni, sepenari lahir Ustazah Asma, 22 September hingga 30, hari ni hari last dah. Dapat tawaran 10%. Jadi buku ni hanyalah RM20, RM20.50 macam tu lah. Harga asal RM25. Sama juga dengan buku ni. Bila set lengkap. Tolong ambil cat set lengkap. Biasanya kita terus letak kat sini. Ni. Okay. Tuan-tuan, puan-puan, set lengkap ni harga asalnya RM150. Set lengkap RM150. Ni kulit tebal. Ini berkulit tebal. Ada 5 buah buku di dalamnya. Boleh terus tutup. Saya cerita ni sebab mungkin ada yang tak perasan ataupun yang tak tahu. Tutup, boleh jadikan hadiah. Ada yang bagi hadiah kepada ibu ayah. Ada hadiah hantaran nikah, hantaran tunang dan sebagainya. Buku ni yang saya baca tadi adalah buku yang keempat. Ya Allah kepadamu aku kembali. Untuk tawaran terakhir pada hari ni, sebab kita dah buka 8 hari dah.
daripada 20 September hingga 30 September. Nah, ini hari terakhir. Buku ni, set eksklusif ni tidak pernah diturunkan harga lagi. Harganya adalah 150 untuk 5 buah buku dengan kulit tebal, dengan pengisian yang sangat bagus. Ia adalah satu set kembara menuju Allah. Kembara kita mencari redha Allah. Sangat detail, insya-Allah. Ramai yang baca, respon yang sangat baik, menangis dan sebagainya. Sempena ini hari terakhir ya. Boleh saja tinggalkan komen kalau nak dan sebagainya. Boleh PM ataupun DM. Untuk hari ini terakhir harganya ada 135 saja. Penjimatan RM15. Sama juga dengan semua produk-produk yang lain, semua ada less 15 ke 10-15. Jadi, saya nak ulang lagi sekali. Ini saya baca pada muka surat 23. Siapa yang ada buku ni, dah beli buku ni, cari muka surat 23. Dan cerita kepada anak-anak kita. Bila kita tidur, syaitan akan ikat kita 3 kali ikatan. Jadi, bila bangun tidur, tuan-tuan puan-puan, janganlah pula kita ni bangun tidur, oi, dah lewat. Keluar ayat tu dulu. Oi, bangun semua kelam kabut. Sebaik bangun tidur, perkataan yang pertama yang perlu kita sebut adalah zikrullah. Nak sebut Alhamdulillah ke, nak sebut Allahu Akbar ke, nak sebut dan yang terbaik adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sebaik saja kita bangun tidur, bacalah doa yang kita selalu hafal tu. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini ada muka surat 7. Ada orang tanya, doa bangun tidur tu daripada Nabi ke ulama yang susun? Tengok persembahan buku ni yang sangatlah menarik. Sangat-sangat menarik tuan-tuan puan-puan sekalian. Rugi kalau tak ambil peluang hari ini. Sebab ini hari terakhir. Ini bukan sengaja, saya tak berniat nak berniaga tadi tu, nak elan. Tapi bila terlintas tunjuk buku ni, rugi kalau tak beli. Sebab sekarang ada tawaran istimewa 5 buah buku dengan kulit tebal, dengan finishing yang sangat cantik, kulit metalik, kulit tebal dan sebagainya. Hanya RM135 anda akan memiliki 5 buah buku yang sangat padat dengan isi-isi yang sangat penting. Jadi muka surat 7 ini, yang kita duduk bangun tidur kita baca doa tu, itu daripada hadis Nabi, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, apabila baginda bangun daripada tidur, baginda akan berdoa. Ini doa Nabi, iaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang bermaksud segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi baca doa tu tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab apa Nabi sebut? Yang pertama Nabi sebut, jika bangun lalu berzikir. Syaitan belenggu ikat leher kita dengan 3 ikatan. Nabi kata, jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, bacalah. Kalau tak ingat doa tadi, sebut je Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, Auzubillahi minasyaitanirrajim ke, Bismillah ke, kita boleh sebut. Bila dah sebut tu, terbukalah ikatan yang pertama. Kemudian setelah itu pergi mengambil wuduk. Nabi kata ambil wuduk. Setelah ambil wuduk, kemudian akan terputus ikatan yang kedua. Kemudian kita baca, kita menunaikan solat, terputus ikatan yang ketiga. Lalu Nabi kata, barang siapa yang melakukan hal demikian, 3 perkara tu, pada pagi hari, dia akan bersemangat dan dia akan bergembira. Satu hari tu dia ceria, dia semangat, dia kuat, dia positif. Jika tidak melakukan seperti itu, Nabi sambung lagi, jika dia tidak buat seperti itu, dia tidak ceria, dia malas dan dia menjadi malas. Nabi kata, wa illa, sekiranya dia tak buat, asbaha khabisa nafsi kaslani, dia akan berpagi-pagi dan satu harinya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak ceria, masam, muka ketat, dan dia menjadi malas, lemah tubuh badan dan sebagainya. Muslimin, muslimat sekalian, yang tadi tu yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi tu, rupanya muka surat sebelah dia je 24. Muka surat sebelah je 24. Ya Allah. Tadi tu kan kita baca tu. Ini muka surat ni yang pasal doa. Muka surat sebelah ni warna biru. Tu yang kata finishing dia sangat cantik. Nabi SAW bersabda, daripada Uthman bin Affan melaporkan, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sami'tu Uthman yaqulu, qala Rasulullah SAW, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin masa'in kulli lailatin Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 marrat fayadurruhu syai'un.
Nabi SAW bersabda, sesiapa daripada umatku, Nabi kata, yang berdoa pada waktu pagi dan petang setiap hari, iaitu yang kita baca tadi tu, Nabi kata sebanyak 3 kali, maka akan bebas dari sebarang bahaya. Nabi kata akan bebas daripada segala mara bahaya. Macam mana Nabi sebut? Baca zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Nabi sebut apa? Nabi kata bacanya pada waktu pagi dan petang 3 kali, tuan-tuan puan-puan. Itu dari segi kaifiat. Kaifiat apa? Kaedah nak baca. Kaifiat ataupun kaedah nak baca. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, itu sampai akhir. Baca 3 kali waktu bila pagi dan petang. Nabi sebut di hujungnya adalah dia akan bebas daripada segala mara bahaya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, siapa yang bangun paginya dalam keadaan bersedia untuk mulakan hari dia yang baru, insya-Allah apabila dia mati besok, bila dia mulakan hari baru di alam barzah, dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau kita ni kan bila tidur dikira sebagai mati yang sementara. Ini dalam hadis dan firman Allah disebut. Bila kita tidur, kita sebenarnya mati sementara. Dan apabila kita bangun daripada tidur, kita bangun pada hari yang baru. Jadi kalau setiap hari kita mulakan dengan bangun tidur dengan zikrullah, bangun tidur dengan wuduk, bangun tidur dengan salat, insya-Allah hari kita dilalui dengan baik. Begitulah jua kalau kita orang yang sentiasa bersedia memulakan hari dengan baik, setelah kita mati betul-betul. Tadi kita bangun daripada mati sementara. Esok lepas kita mati betul-betul, kita akan bangun di alam yang lain. Kita akan bangun juga. Lepas mati betul-betul, kita akan bangun di alam yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan kita selalu bersedia untuk memulakan hari yang baru, kita juga akan bersedia memulakan alam yang baru di barzah kelak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kadang orang tanya apa tip nak ceria, nak bersemangat, nak kerja dengan cergas apa? Cek balik cara bangun tidur kita. Mungkin sebab Nabi kata kalau tak terlepas daripada belenggu syaitan tu, rupanya ada satu yang terlepas, iaitu zikir bangun tidur. Dia ambil wuduk, dia salat, tapi bangun tidur tu dia marah dulu. Bangun. Bebel merah-merah aja. Nauzubillahi min zalik. Dia lupa patut perkara pertama yang kena bila bangun sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini saya nak bagi ingatan pada diri saya, ibu-ibu sekalian, bukan apa. Kita ni ibu-ibu kadang-kadang lupa ni nak mula ni. Kejut anak, bila kita bangunkan anak, kita perlu buat apa? Bangun, along, angah, siapa-siapalah. Kakak, abang, bangun. Bila dia orang dah bangun, dia orang dah duduk, kita kena guide. Bukan kita kata bangun, cepat pergi tanda, lewat dah ni. Bangun, pergi sekolah, bangun. Perkara pertama yang kita perlu ajar pada anak, bila bangun tidur, dudukkan dia. Duduk sekarang, angkat tangan. Baca doa ikut Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ngantuk-ngantuk tu pun dia baca. Alhamdulillah, kita sedang bantu apa? Belenggu yang mengikat kepala anak kita tu sedang dibuka. Lepas tu kita kata okey sekarang pergi mandi, nanti ambil wuduk, kemudian tunaikan solat. Masya Allah. Siapa yang baca Al-Maqsurat, amalkanlah. Saya selalu banyak dah sebut pasal Al-Maqsurat, doakan ya. Tim kami sekarang sedang menyiapkan syarah Al-Maqsurat. Bila siap syarah Al-Maqsurat, kita akan keluarkan, kita akan terbit. Maksudnya setiap daripada bacaan Al-Maqsurat, kita akan bawakan dalil-dalil hadis-hadis yang sahih. Ayat ni, doa ni sumber daripada mana? Kita namakan dia syarah Al-Maqsurat. Doakanlah bulan 10 ni siap, kita boleh terbit, kita boleh sebarkan kebaikan syarah Al-Maqsurat ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan ia menambahkan keyakinan. Sebab Al-Maqsurat ini himpunan doa-doa Nabi yang maksur. Doa-doa Nabi yang menjadi keperluan harian kita sebenarnya. Rugi kalau kita tidak beramal, sedangkan kita ada Allah untuk tempat kita meminta perlindungan, untuk kita minta segala hajat. Subhanallah. Okey, muslimin, muslimat sekalian. Sekarang masa kita dah habis ya, dah pukul 4.11 dah. Dan saya sebenarnya ada masalah dari sudut kesihatan suara. Suara saya tak sakit tekak, tak ada suara. Kalau boleh cam suara saya sedang tekan sangat. Tekan untuk keluar. Dan beberapa hari-hari tu ceramah berturut-turut. Lepas tu saya ada masalah dengan peti suara. Jadi bila saya ceramah tekan suara macam ni, ia membawakan beban yang berat sikit lah. Jadi saya tidak boleh nak panjang, nak tambah lagi, walaupun sebenarnya banyak sangat
banyak sangat ada beberapa hadis lagi yang saya suka nak share. Tapi nak baca jugalah hadis yang terakhir, muslimat sekalian. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, sekiranya seorang hamba itu ditimpa sakit ataupun musafir, maka ditulis baginya pahala amalan seperti orang yang sihat ataupun bermukim. Nabi kata macam ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nabi sebut, sesungguhnya barang siapa yang ketika ditimpa sakit dan musafir, kita sebut sekarang ni musibah sakit lah. Masa dia sakit, dia tak boleh buat rutin amalan dia. Kalau masa dia sihat, dia baca al-mulk, dia solat duha, dia qiyamul lail. Kalau masa sihat, dia zikir tu zikir ni, dia baca Al-Quran setiap kali lepas solat. Tapi dia diuji Allah sakit. Lalu dia tak mampu nak buat semua tu, kecuali dia buat yang wajib saja, itu solat fardu. Yang lain dia tak mampu nak buat. Tapi kelebihan orang yang redha dengan sakitnya dan orang yang istiqamah, walaupun semasa dia sakit 2 bulan ke 2 tahun ke 3 bulan ke, dia tengah sakit ni, tetapi tetap dicatat baginya pahala melakukan amalan-amalan tersebut yang mana dia amalkan ketika dia sihat. Walaupun dia tak solat duha pada waktu itu, tetap dicatat baginya solat duha. Walaupun dia tak qiyamul lail pada waktu malam tu, tapi dia tetap dicatat sebagai solat malam. Walaupun dia tak solat, dia tak berpuasa pada hari Isnin tersebut, tapi waktu dia sihat dulu, dia selalu berpuasa Isnin Khamis. Bila sakit tak dapat puasa, dia tetap dicatat baginya pahala melakukan ibadah tersebut. Itulah kelebihan antaranya orang yang sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Sekadar itulah daripada saya, muslimin muslimat sekalian. Terima kasih kepada pihak penganjur iaitu KPJ Pahang Specialist Hospital. KPJ Pahang Specialist Hospital yang bertempat di Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Iaitu kita bacakan tadi ada CEO-nya iaitu Tuan Haji Yasir Arafat bin Ishaq. Mudah-mudahan Tuan Haji dan semua staf KPJ walaupun di mana pun anda berada, diberikan oleh Allah kekuatan, kesihatan untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Tapi saya nak tunjuk juga alang-alang live ni kan. Alang-alang live ni, minta maaf, kita ambil peluang ni. Okey, Dek, tolong jap. Okey, subhanallah. Sebenarnya yang kata hari ni hari last, kesana sikit. Awak ni nampak. Faham tak Ali? Letak sebelah-sebelah. Okey. Sebab kebetulan sahabat ada, hari ni hari terakhir dan 15%, 10%. Ini kita ada buku ya yang kita tuliskan tadi tu. Kepada tadi tu ada kata yang tak mampu tapi nak memiliki, boleh PM kami. InsyaAllah kita akan cek, kita akan timbang mungkin ni. Kita boleh tengok buku ni sebenarnya terdiri daripada buku yang pertama, Ya Allah kepadamu aku rindu. Kepadamu aku rindu. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Dia sebenarnya dia bergabung, dia jadi macam ni, tuan-tuan puan-puan. Cantik tak? Dia bersambung sebenarnya. Kita orang lengkap daripada lahir sekian sampailah meninggal dunia. Ya Allah, bersamamu aku bahagia, ya Allah, kepadamu aku kembali. Dan setiap finishing dalam setiap buku, yang ni buku pertama warna pink. Cuba kita tengok bagaimana sepatutnya letak tepi-tepi dekat. Macam ni. Okey. Jadi macam-macam lah ada dalam buku ni. Kalau kita tengok, ini yang kulit tebal tadi tu. Okey. Finishing dia sangat cantik, persembahan. Konten dia. Konten dan juga persembahan di dalamnya. Sangat sedap mata memandang. InsyaAllah penyampaian dikekalkan dengan mudah faham dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita pun ada. Cuba kamu tengok. Kamu kena. Tak payah. Tak masuk Ustazah. Kamu gerak-gerakkan lah. Supaya nampak. Tak perlu Ustazah buat. Kamu. Okey, Masya Allah. Jadi kita ada apa? Antara produk yang lain yang akan dapat. Kita ada kurma Mariami. Kita ada kurma Madinah. Ini semua baik Ustazah Azma. Sebab kita kumpulkan dana untuk buat kerja amal. Kita kumpul dana untuk buat kerja dakwah. Kerja amal melalui Sabah Amal Care. Ini semuanya adalah jualan untuk kerja amal. Masuk pada akaun kerja amal. Kurma Ajwa. Kurma Ajwa yang premium ni. Tengok yang besar-besar. Grade AA. Grade AA. Premium A+. Subhanallah. Jadi nanti siapa yang nak
nak tengok maksudnya apa produk bawa Ustazah Asma dan sebagainya, sebab kita ini ada satu jualan amal, boleh pergi kepada galeriuah.com. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok galeriuah.com, galeriuah.com. Nanti akan nampak apa produk yang kita ada. Di situ boleh order. Kita ada madu, contohnya madu cengkeh. Ada orang ingat kita campur cengkeh, sebenarnya tidak. Sebenarnya madu cengkeh ni adalah lebah yang pasang, yang lebah yang yang membuat sarang di pokok cengkeh, sebab itu dia rasa cengkeh. Kemudian kita ada lain-lain lagi lah, madu sidir ada, madu habatus sauda campur dengan batu soda, madu lemon. Madu lemon budak-budak memang suka, rasa lemon sedap. Ini juga lebah, dia bina sarang di pokok lemon dan rasa masam-masam lemon, dan semua madu dijamin asli. Kita ada CJ khas untuk keaslian dia. Ada macam lagi kacang badam dan sebagainya, boleh tengok galeriuah.com. Masya Allah, terima kasih ya kepada sahabat-sahabat yang terus menyokong perjuangan kami, sama ada perjuangan dakwah, perjuangan kebajikan, bantuan. Kita ada 4 tabung muslimin-muslimat sekalian. Kita ada tabung pendidikan, kita ada tabung kebajikan, kita ada tabung dakwah, kemudian kita ada tabung kebajikan, tabung pendidikan, tabung dakwah, kemudian kita ada tabung perubatan orang sakit dan sebagainya, kita bantu, ada yang kanser dan lain-lain. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita semua adalah satu bangunan yang kukuh, saling tolong-menolong. Umat Islam ni kan bunyan, seperti bangunan yang kukuh. Kita semua saling membantu orang yang memerlukan. Suatu hari nanti kita pula memerlukan. Di dunia kita membantu orang fakir miskin, orang susah. Yakin dan percayalah mereka pula yang akan bantu kita di masyarakat kelak, di akhirat kelak. Subhanallah. Jadi terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap sepanjang perkongsian kita pada petang ini. Mohon maaf kita menyelit sedikit jualan amal. Begitu juga dengan jubah, dengan tudung, dengan telekong, semua ada di sana tu nampak. Cadar pun ada sebenarnya. Macam-macam lah. Jadi jemput jugalah ya tuan-tuan puan-puan untuk datang ke galeri kami. Galeri UAH, tempat kami adalah di Serawang Negeri 9. Di situ juga ada pejabat saya, ada dewan kuliah kita, ada rezeki dapat jumpa secara fizikal lah, secara live insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pihak penganjur KBJ dan kepada semua yang hadir sama dalam kuliah online kita. Saya mohon maaf sekali lagi, terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin. Okey, sebab ada yang tanya lagi. Okay, majlis ilmu kita tu dah habis lah ya. Sebab ada yang tanya, cuba tengok kismis ni. Kismis yang premium, masya-Allah. Cantik kan kismis. Ustazah Asma Arum membeli sambil memberi, maksud memberi derma. Kismis ni walaupun banyak macam ni, harganya hanyalah RM8. Sebenarnya banyak dah ni, dia gemuk ni. Masya Allah. Kemudian tadi ada orang tanya Ustazah, dia nak kacang badam ni. Harga dia RM45. Sekarang ada less less 10%. Saya tak ingat harga dia berapa. Sama juga dengan kacang gajus ni yang sangat sedap. Kacang gajus ni memang tak puas lah makan. Dengan segar, dengan bukan kita tak rasalah kacang gajus tu lama dan sebagainya. Ni ada kacang pistachio. Orang kata kacang cerdik tu kan. Dengan harga yang berpatutan, 400 gram RM45. Dan kacang ni kalau kita tengok, sebab kita pilih, ada kacang pistachio ni, kita beli tapi dah kecut dalam, rasa pun tak segar. Jadi tengok kacang kita gemuk-gemuk, sehat. Masya Allah. Kacang pistachio ni. Siapa suka, semua ni boleh beli online. Tuan-tuan puan-puan boleh pergi, kalau page Galeri Ustazah Asma, cari Galeri Ustazah Asma, ada page. Kalau nak website, nak terus order masuk kan kita ada e-commerce, website kita adalah Galeri UAH, galeriuah.com. Subhanallah. Lepas tu kita ada air zam-zam pun kita akan post kepada siapa yang nak. Air zam-zam ni sekarang dah susah. Dan kita antara penjual air zam-zam, kita jual air zam-zam dengan harga yang paling murah. Di antara paling murah. Harganya lebih kurang dalam RM109 macam tu lah. Sekarang harga dia RM99. Promosi RM99. Sebab air zam-zam ni,
Ni yang 5 liter ni, yang banyak ni 5 liter. Antara ikhtiar kita nak penawar, nak berubat dan sebagainya. Sebab air zam-zam dulu tak putus banyak di pasaran. Sebab apa? Ada selalu mutawif kan, yang balik umrah haji. Sekarang tak ada umrah haji, jadi memang bekalan air zam-zam sangat susah nak dicari. Sebab tu harga dia naik sangat tinggi. Orang jual 140, 150, tapi kami jual dengan harga RM99. Kita pun dapat daripada pembekal. Samalah kita ada minyak zaitun. Kalau amalan saya setiap pagi, madu, kalau saya ambil madu sidir. Wallahualam. Tapi saya minum je mana-mana asalkan madu tu madu asli. Dan madu kita semuanya adalah madu asli, dijamin asli. Setiap pagi amalan saya ialah ni, habatus sauda ni. Habatus sauda, kemudian madu saya kacau dalam air, kemudian makan habatus sauda dan juga minyak zaitun. Minyak zaitun, contoh minyak zaitun ni yang original virgin oil minyak zaitun dengan harga RM35 saja. Kita jual tak mahal, alhamdulillah. Muslimin-muslimat sekalian, harga yang berpatutan minyak zaitun dengan sebotol ini hanya RM35 saja yang original. Masya Allah. Jadi ada juga beg ni, mungkin ada orang nak beg Ustazah Asma, kan. Ni ada kancing beg ni. Ada beg Ustazah Asma. Kemudian ada semua ni lah, hand sock, ada niqab, ada macam-macam warna niqab. Mungkin ada orang nak niqab, kan. Ni AH ni Asma Harun. AH Asma Harun. Mungkin ada orang nak niqab, ada yang nak macam-macam lah, pelbagai jenis. Ni oning yang saya pakai. Oning ke kita panggil? Okey. Scarf yang ada dagu, kemudian macam-macam lah. Ni yang besar ni. Yang besar. Hampir semualah kita jual keperluan untuk muslimah. Yang ni pula macam-macam hand sock pilihan, yang selesa, yang cotton dan sebagainya. Lepas tu ni contoh ni lagi. Tengoklah nanti. Telekong semayang pun ada. Masya Allah. Terima kasih ya kepada semua yang sama ini bersama. Kami berusaha keras untuk berniaga. Ini salah satu jihad ekonomi kita. Jihad ekonomi ini adalah untuk sebagai nadi dakwah dan juga kerja kebajikan. Siapa yang nak follow kerja kebajikan by UH, tim Sahabat Amal Care di bawah kami, boleh pergi kepada FB Sahabat Amal Care. Sahabat Amal Care. Page Sahabat Amal Care, di situ kita masukkan semua gambar, video kerja-kerja amal kita menyeliputi seluruh Malaysia, Sabah Sarawak pun. Bantuan fakir miskin lebih daripada hampir 50,000 keluarga dah yang dapat hasil daripada sumbangan orang ramai, dan kita bergabung dengan hasil jualan-jualan amal kita, insya-Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, minta maaf menyelit ni kan, berkongsi. Dan harga yang istimewa itu berakhir pada hari ini sehingga pukul 12 malam lah. Minta maaf, 8 hari dah kita buat promosi. 8 hari dah. Daripada 22 September hinggalah 30 bulan, semuanya 10%. Harga buku yang 155 buah tu jadi 135, jimat RM15. InsyaAllah. Terima kasih. Sekian untuk betul-betul yang terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.